Bekas Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal didakwa memalsukan maklumat berkaitan Perjanjian Konservasi Alam Semulajadi NCA dengan niat untuk menimbulkan kekeliruan dan kemarahan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Presiden Parti Warisan itu sanggup melakukan pembohongan semata-mata untuk kepentingan politik. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri berkata, Perjanjian NCA adalah semata-mata untuk memelihara hutan dan membenarkan syarikat dari Singapura untuk memperdagangkan karbon bagi merealisasikan nilai kewangannya menerusi sains. Katanya syarikat terbabit Hawk Standard Private Limited akan mencari pembida yang menawarkan harga terbaik kepada kerajaan negeri. Jeffrey mendedahkan ketika di bawah warisan Muhammad Syafiee bersetuju dengan Formula 51:49 iaitu 51% untuk kerajaan dan 49% kepada syarikat. Sebaliknya beliau berkata NCA yang dipersetujui Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah menetapkan 70% keuntungan kepada kerajaan, manakala pihak syarikat yang bertanggungjawab dalam pemasaran dan jualan hanya mendapat 30%. Katanya berdasarkan perjanjian yang lebih baik itu tidak mungkin kerajaan GRS membatalkan atau menghentikan NCA yang dicadangkan oleh Muhammad Syafiee sebelum ini. Selain itu, Jeffrey yang juga Presiden Parti Solidariti Tanah Airku berkata Muhammad Syafiee salah apabila menilai keupayaan syarikat kerana cara konvensional gagal memasukkan kesaling hubungan dan jaringan syarikat selain pemegang saham serta pengarah syarikat atau syarikat tujuan khas. Jeffrey berkata membatalkan NCA akan meletakkan Sabah terpaksa bekerja keras semula selain melambatkan pelan pembangunan yang sudah dirancang untuk negeri ini. Menerusi satu kenyataan sebelum ini, Muhammad Syafiee mempersoalkan kelulusan NCA berkenaan yang tidak dibawa untuk dibahaskan di Dewan Undangan Negeri selain menyifatkannya berat sebelah dan merugikan rakyat serta negeri Sabah kerana dikendalikan syarikat luar. Sementara itu, Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif tidak menolak ajaran Wali Tujuh yang dikesan baru-baru ini boleh mendatangkan ancaman keselamatan kepada negeri ini. Bagaimanapun, beliau berkata usaha mendapatkan maklumat secara terperinci mengenai ajaran itu sedang dilakukan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains dan pejabat Mufti Sabah. Beliau menghadiri Majlis Maulid dan Tahlil Perdana sempena Hari Kastam Sedunia ke-40 yang turut dihadiri Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Julaiman Soimin dan Mufti Sabah Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar. Muhammad Arifin mengulas berhubung tangkapan 3 pendatang asing tanpa izin dipercayai terbabit dalam ajaran meragukan di Kinabatangan pada Selasa lalu yang boleh mendatangkan ancaman keselamatan kepada Sabah. Diminta mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat sejauh mana penyebaran ajaran berkenaan di seluruh negeri ini dan dijangka maklumat berhubung perkara itu diterima dalam masa terdekat. Tambah beliau lagi, setakat ini bahagian penguatkuasa dan pegawai tadbir Jains daerah sudah diarah untuk membuat siasatan mengenainya. Hasil siasatan akan dibawa ke pejabat Mufti Sabah untuk mendapatkan pandangan hukum berhubung ajaran itu. Sehubungan itu, Muhammad Arifin menasihatkan orang ramai yang meragui sesuatu ajaran diminta merujuk atau melaporkan segera kepada Jains di daerah-daerah. Manakala Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kinabatangan yang sudah berusia lebih 30 tahun memerlukan bangunan baharu untuk keselesaan dalam menjalankan tugasan harian. Ketua Polis Daerah Kinabatangan Superintenden Zulbaharin Ismail berkata tugasan harian kerap terganggu ekoran pejabat setiap bahagian atau unit terpaksa diletakkan di bangunan yang berbeza. Malah katanya terdapat juga berek yang sepatutnya menjadi tempat menginap anggota polis yang terpaksa dijadikan pejabat. Zulbarin berkata tempat baharu yang dicadangkan untuk IPD baharu ini adalah di tanah seluas 30 ekar. Justru itu, Zulbarin berkata pihaknya sangat berharap pembinaan IPD Kinabatangan yang baru ini akan dapat diberikan kelulusan dan dimulakan pembinaan dengan segera.
Berita seterusnya, sebuah blok bangunan menempatkan 4 pintu rumah pekerja ladang khinzir di Batu 16 Jalan Apas Tawau terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, bangunan jenis tidak kekal berkeluasan 195 meter persegi berkenaan musnah sepenuhnya selepas api merebak dengan cepat. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.32 pagi. Katanya sepasukan 12 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, api sudah memusnahkan sebahagian besar daripada bangunan berkenaan. Operasi pemadaman terus dijalankan menggunakan 2 aliran sepanjang 70 meter dengan 2 pancutan sumber air dari jentera dan water tanker. Menurutnya tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden berkenaan dan api berjaya dikawal pada jam 2.17 pagi. Seterusnya, jangkitan COVID-19 di Sabah melonjak sekali ganda kepada 909 kes hari ini berbanding 476 kes malam, menjadikannya angka tertinggi dalam tempoh 4 bulan sejak akhir September lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata jumlah tertinggi direkodkan di Sandakan sebanyak 185 kes, diikuti Penampang 115 kes dan Kota Kinabalu 101 kes. Katanya selain 3 daerah itu yang mencatat 3 angka, sebanyak 16 daerah lagi mencatat kes 2 angka, diikuti 4 daerah yang mencatat kes 1 angka, manakala 4 daerah selebihnya tidak mencatat sebarang kes baharu. Secara keseluruhan, katanya hampir seluruh daerah di Sabah mencatat peningkatan kes, dengan 10 daripadanya mencatatkan peningkatan pada kadar 2 angka. Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak 89 kes datang daripada 9 kluster aktif, termasuk 4 kluster baharu yang diumumkan hari ini. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.